Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini adalah turn Abang untuk ceritakan kisah seram. Korang nak tahu sebenarnya cerita ni Abang dah baca malam semalam tau. Patutnya malam semalam yang Abang buat recording. Tapi bila dah baca dua cerita ni, rasa macam takut nak buat recording. Sebab cerita hari ni adalah berkenaan dengan gula-gula. Kalau korang yang pernah tengok cerita Abang yang sebelum-sebelum ni, korang mesti tahu apa itu gula-gula. Dan dua cerita ni memang berkenaan dengan gula-gula. Cerita pertama berlaku pada tahun 1970-an dekat, kalau tak silap Abang, dekat Gopeng Perak. Cerita kedua berlaku tahun 1995 dekat Tawau, Sabah. Sekali lagi daripada Sabah cerita. Sejak akhir-akhirnya ada banyak pula cerita pada Sabah. Bagus juga kan kita kongsi-kongsi pengalaman. Tapi ada dua benda yang Abang nak ceritakan sebelum Abang mulakan cerita ni, iaitu Abang nak ingatkan kepada semua. Walaupun kita ni dah dapat vaksin semua kan, tapi Abang tengok kadar kematian masih lagi ada tau di kalangan pesakit-pesakit, orang-orang awam yang terkena COVID. Jadi dengan kata lain, COVID masih ada, masih lagi tersebar. Jadi korang-korang semua, Abang ingatkan, jaga SOP, iaitu paling penting kita pakai mask dan juga tangan kita sentiasa dicuci ataupun letak sanitizer ataupun cuci dengan air sabun. Itu je yang Abang ingatkan, yang pertama. Yang kedua pula, hari tu Abang ada kolaborasi dengan satu channel yang namanya channel Zaf Channel, ZARRF Channel. Jadi dalam tu Abang ceritakan pengalaman Abang sewaktu Abang berumur 15 tahun, macam mana Abang mengubah struktur muka Abang lepas tu. Jadi kalau korang yang belum tengok lagi tentang macam mana luahan perasaan Abang sewaktu masuk rumah kosong, dan juga luahan perasaan Abang, pengalaman sewaktu Abang hantar ex-girlfriend Abang dekat satu kampung, lepas tu Abang susah nak keluar dari kampung tu. Ni menarik juga dua cerita ni, luahan perasaan kan. 1 jam jugalah Abang bercakap. Jadi Abang ada sediakan linknya dekat description box dekat bawah. Jadi boleh tekan link kat situ. Itu adalah link ke Zaf Channel. Jadi boleh tengok. Sebabnya Abang tak nak ceritakan pengalaman Abang sendiri dalam channel Abang. Sebab korang pun tahu kan, Abang ni bukanlah golongan orang-orang yang teguh imannya. Kan ada sedikit gangguan je Abang dah mulalah gelabah kan. Kalau ceritakan kisah orang, tak adalah dia seram, tapi tak adalah teruk sangat. Sebabnya kisah orang kan, Abang cuma menyampaikan. Tapi kalau kita cerita kisah sendiri, dia punya seramnya, dia jadi macam seram-seram. Seram yang sangat seram. Jadi sebab itu Abang suka kalau ceritakan kisah Abang waktu kolaborasi dengan channel lain. Ni panjang sikit yang melaluinya dekat 3 minit. Okey, tanpa membuang masa, kalau korang tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang. InsyaAllah Abang akan ceritakan. Cerita yang pertama ni berlaku pada tahun 1970-an. Disampaikan kepada Abang oleh seorang lelaki namanya Hatim, kalau tak silap Abang. Berlaku dekat Gopeng Perak. Tapi bukan Hatim yang alami cerita ni, iaitu bapa dan atuk Hatim. Itulah ceritanya. Macam ni. Pada tahun 1970-an, atuk dia diberi anugerah sebidang tanah dekat satu kampung, di mana tanah ni kedudukannya sebelah kampung tempat atuk dia tinggal. Sebabnya atuk dia ni adalah seorang pesara tentera. Lepas tu terlibat dalam membenteras komunis. Jadi disebabkan itulah atuk dia dapat anugerah tanah. Tapi jangan tanya Abang, tanah tu dianugerahkan oleh siapa? Mungkin oleh sultan ataupun raja ataupun Sultan Perak kan mungkin, ataupun kerajaan Malaysia dapat tanah macam tu. Sebab baktinya untuk melawan komunis kan. Kalau dia tak melawan komunis, kita sekarang masih lagi huru-hara lah kan. Okey, dah habis Jadi bila dia dapat tanah, seronoklah dia anak beranak. Sebab tanah tu memang dicadangkan untuk dia buat rumah baru. Sebab rumah yang sekarang ni keadaannya kurang elok. Ni tahun 1970-an tau. Jadi seronoklah si atuk Hatim ni, anak-anak dia masa ni. Bapa Hatim masih lagi muda tau. Bapa Hatim belum kahwin lagi dengan mak Hatim. Bapa dia masih lagi remaja. Bila dengar bapa dapat tanah, lepas tu nak buat bina rumah baru, jadi adik-beradik dia ni menjadi excited gila lah. Jadi pada satu hari tu, dah siap-siap dia orang membina, rumah tu dah dibina.
sikit demi sikit oleh kontraktor-kontraktor kampung lah pada waktu tu kan. Jadi satu hari atuk dia ni rasa macam seronok sangat sampai dia cakap dengan isteri dia, boleh tak dia nak pergi kat kampung sebelah, dia nak tengok rumah dia, lepas tu dia nak tidurlah semalam dua, sebab terlalu seronok sangat dapat rumah baru kan. Lepas tu rumah tu pula dibina atas tanah kurniaan. Jadi suami bini kepada atuk dia ni pun cakap lah, Nenek Hatim lah, dia kata okey je kalau nak tidur kat sana, tak ada masalah, cuma rumah dekat sana belum siap sepenuhnya. Jadi dengan kata lain, pintu tak siap, tingkap tak siap. Dah tu kata atuk Hatim tak ada masalah, pintu dengan tingkap tu dia boleh tutup menggunakan papan, tapi bumbung dah siap semuanya. Kalau misal kata hujan pada waktu malam, diorang tak akan ditimpa hujan, masih lagi boleh berteduh sebab bumbung semua dah siap, dinding dah siap, cuma pintu dengan tingkap aja belum sempurna, belum lagi dia buat plaster-plaster macam tu kan. Jadi bila bini dia pun setuju, atuk Hatim pun pergilah ke kampung sebelah. Jadi dia bawa dua orang anak dia, iaitu bapa Hatim dan juga Pak Su Hatim. Kalau tak silap abang lah, Pak Cik Hatim. Jadi bertigalah anak beranak ni pergi ke kampung sebelah nak tengoklah rumah baru. Bila sampai dekat kampung sebelah, tengok terus-terus pergi rumah tu. Memang dia punya desain seperti yang atuk Hatim impikan, dengan laman besar, ruang tamu besar, ada bilik-bilik, ada dapur pula. Lepas tu kedudukan rumah dia memang betul-betul strategik dekat dengan jalan besar. Seronok lah kan. Jadi tengoklah orang-orang tu buat kerja. Sambil-sambil tu dia cakap lah, komen-komen lah sikit, yang ini ke kanan kan, pintu ni ke kiri kan, macam tu sambil-sambil komen. Jadi waktu tengah-tengah komen tu, dah habis-habis membina tu, tiba-tiba si tukang bina tu cakaplah dengan atuk Hatim. Dia kata, Pak Cik, kita orang tak boleh nak duduk lama-lama kat sini sebab kampung sini tengah ada kes, kata. Lepas tu atuk Hatim pelik lah, kes apa? Dia kata, alah tak payahlah Pak Cik tahu, cuma yang penting malam-malam Pak Cik jangan merayau-rayau keluar. Jadi walaupun saya duduk dekat tempat lain, tapi orang-orang kampung ni semua bercerita bila pukul 8 malam semua dah masuk rumah, tak berani nak keluar. Jadi dengan kata lain, atuk Hatim ni tahu ada sesuatu peristiwa yang berlaku tapi tidak diberitahu oleh si tukang pembina rumah. Tak ada masalah lah. Jadi diorang pun siap-siap semua, makan awal-awal, mandi awal-awal, dah siap-siap semua. Jadi malam tu 3 beranak ni pun tidur, iaitu atuk Hatim, bapa Hatim dan juga Pak Cik Hatim. Abang tak boleh nak namakan diorang ni dengan 3 nama, sebabnya abang lebih suka namakan dia sebagai bapa, atuk dan Pak Cik Hatim, sebab yang bagi abang cerita ni Hatim. Jadi malam tu tidur sejuk lah kan, sebabnya pintu dengan tingkap hanya ditutupkan dengan papan, terutama pintu diorang tutup pakai papan-papan yang berat, tapi bukan sekeping papan banyak-banyak lah, ditindihkan satu sama lain untuk mengelakkan daripada orang masuk dan untuk mengelakkan daripada binatang-binatang buas masuk. Pada zaman-zaman tu kan memang senang jumpa harimau, jumpa singa kat Afrika, harimau, gajah, beruang, macam tu kan, nak elak daripada masuk. Lepas tu tingkap pula dia tutup dengan menggunakan kain untuk mengelakkan daripada nyamuk-nyamuk ke ataupun tempias-tempias hujan. Jadi sedaplah 3 orang ni beranak ni tidur dekat tengah rumah, dekat ruang tamu masa tu. Tidur lebih kurang pukul 3 pagi. Tiba-tiba dengar sesuatu benda dekat dapur. Papan-papan yang menutup pintu dapur tu seolah-olah ditolak-tolak dan seperti nak dialihkan. Mula-mula yang dengar adalah bapa Hatim. Bapa Hatim kejut atuk Hatim. Atuk dia lah kan, bapa dia lah. Bapa kepada bapa dia lah. Kejut kan, dia kata, bah bangun bah. Macam ada orang nak masuk rumah kita. Lepas tu bapa dia dengar, betul macam ada orang nak masuk. Kejut adik kau, dia kata. Jadi selepas dah kejut bertiga-tiga ni terbangun lah kan. Waktu ni rumah gelap tau, segelap-gelapnya, memang tak ada lampu. Elektrik belum masuk waktu tu. Mungkin pada waktu tu elektrik memang belum ada kat kampung tu, kebanyakannya menggunakan generator ataupun menggunakan pelita aja. Jadi bila 3 beranak ni dah terbangun, dia orang pun pasang telinga, dengar betul-betul. Sebenarnya tengok anjing dah masuk campur dah. Dia dah tahu cerita gula-gula gini.
Jadi diorang tiga ni pasang telinga. Apa benda sebenarnya yang bunyi tu? Memang bunyinya seperti papan dilanggar dengan sesuatu. Papan diterajang-terajang. Pelik kan? Jadi tiga orang ni tenung satu sama lain. Lepas tu Bapak Hatim tanya dengan atuk dia, kita nak buat apa bah? Gitu. Apa kata kita pergi ke dapur, kita tengok apa yang berlaku. Kat sinilah dia punya cerita seram dia. Tiga beranak ni bangun slow-slow, bunyi dekat dapur tu masih lagi tau, masih lagi macam tu. Bunyi papan-papan berlanggar. Abang seram lah. Lepas tu, tiga beranak ni bangun slow dalam keadaan gelap. Bayangkan dalam keadaan gelap, menjengkit-jengkit pergi ke kawasan dapur. Bila dia orang mendekati pintu dapur, dia orang nampak di celah-celah papan ada sekujur benda putih menolak-nolak papan tu seperti seolah-olah nak masuk. Tiga-tiga beranak ni tersenyap macam tu aja. Aduh memang kata Bapak Hatim tak lain tak bukan itu adalah gula-gula yang tengah nak masuk ke rumah diorang. Siapa yang tak takut kan? Tapi mujurlah ada bapak kita waktu tu. Kalau abang ada bapak abang pun kekuatan abang bergantung pada bapak abang. Memang masa tu terus si bapak baca surah macam-macam. Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua bacalah ayat kursi, Al-Fatihah, apa-apa ingat baca. Terus bapak dia beritahu pada bapak Hatim, si atuk Hatim ni lah beritahu pada bapak dan pakcik dia, baca apa-apa yang patut. Nampaknya ada sesuatu benda yang nak merempuh masuk rumah kita. Jadi selepas diorang baca berterusan, terutama selawat Nabi dan juga ayatul kursi, benda tu perasan tau. Walaupun baca bukan dalam keadaan yang kuat, benda tu perasan. Daripada benda tu mengesok-ngesok badan dia, menggerak-gerak badan dia macam nak merempuh masuk, terus benda tu tegak berdiri. Tegak aja. Lepas tu benda tu mengintai di celah-celah papan yang teralih sedikit tu. Jadi ketika tiga beranak ni boleh nampak mata dan muka benda tu. Lepas tu benda tu menyeringai senyum sambil keluarkan satu ayat yang diorang sendiri tak sangka. Korang nak tahu dia cakap apa? Pak, minta nasi. Gitu. Aduh, abang dah tak suka benda Allah tu. Lepas tu dia orang tiga orang ni senyap macam tu je. Perhatikan, tak menyahut, tak hok je. Bila benda tu tengok tiga beranak ni tak menyahut, dia panggil lagi. Pak, nak nasi? Gitu. Aduh, bukan suara perempuan tau, suara lelaki. Tapi yang tiga beranak ni teruskan bacaan, teruskan, tak berhenti. Benda ni sambung lagi. Pak, aku nak nasi. Gitu. Aduh. Kalau abang peluk bapak abang kot. Tapi itu tak terjadilah. Selepas 3 kali diorang ni tak menyahut apa yang benda tu minta, terus benda tu bertindak agresif tau. Dia makin menolak pintu tu, pintu papan tu, seolah-olah dia nak menyelit, dia nak masuk dekat celah-celah lubang tu. Kalaulah masuk dekat celah-celah lubang tu, Allahu Akbar. Aduh. Sebaiklah ada bapak kan, itu mungkin bapak kan banyak pengalaman kan, tapi benda tu tak dapatlah masuk, tak sempat dapat masuk. Si bapak iaitu atuk Hatim terus kumandangkan azan, Allahu Akbar. Terus benda tu terdiam dan melarikan diri. Dia bukan melompat tau, dia macam terbang zoom macam tu je bila bapak dia mula kumandangkan azan. Dan selepas habis azan, bapak dia tunggu depan pintu tu, tengok celah-celah pintu tu, nampaknya benda tu tak kembali semula kat rumah diorang, dan diorang tiga beranak pun masuk tidur. Kalau abang lah jadi bapak Hatim, abang kalau tidur tu memang abang rela pergi tidur kat yang paling dekat dengan dinding sekali. Walaupun abang ada adik yang sepatutnya tidur sebelah dinding, tapi abang lebih rela ketepikan adik abang dan abang tidur sebelah dinding. Abang boleh cakap apa? Kau jantan, pergi tidur sana. Abang memang tak berani lah dengan benda Allah tu. Aduh. Dan diorang tidur, sambung tidur, kes tu 3 pagi tu.
Dan diorang terus sambung tidur sampailah besok pagi. Bila besok pagi, orang-orang tukang rumah pun datanglah kan. Bila orang-orang tukang rumah datang, si Atuk Hatim dia pun terus tanyalah dengan orang tukang rumah tu. Dia ceritalah apa yang berlaku malam tu. Lepas tu tukang rumah tu beritahulah, itulah sebenarnya yang nak beritahu bapak, tapi bapak lah, pakcik, tapi saya tak boleh nak beritahu lah, sebab kalau beritahu kan takut terfitnah, takut tersalah lah kan. Rupanya dia kata punca benda tu merayau-rayau sebab baru-baru ini, maksudnya 2-3 hari sebelum bapak dan Atuk Hatim datang ke rumah tu, serta pakcik ni datang ke rumah tu, berlaku satu kematian, seorang lelaki mati. Dan lelaki ni memang terkenal gila sebagai seorang yang suka makan harta anak yatim. Dia buat kutipan derma untuk anak yatim, lepas tu dia kapur duit-duit tu sekali. Lepas tu konon-kononnya dia nak bela anak yatim, orang bagi duit semua, lepas tu duit tu dikapur sekali lagi dengan orang tu. Waktu dia meninggal, mengikut kata yang si tukang rumah tu, dia punya jenazah berat gila. 4 orang tak mengangkatlah daripada lantai, melekat kat lantai. Terpaksa angkat lebih daripada 10 orang yang gagah-gagah, barulah mayat tu dapat diusung ke kubur. Lepas tu dekat kubur, macam-macam masalah. Dah macam-macam masalah. Lepas kubur kan, malam tu bangun gentayangan, jadi gula-gula lah, duk mengacau-ngacau orang kampung. Orang-orang kampung waktu tu memang takut. Jadi kalau korang tahu cerita ni berlaku dekat Gopeng sekitar tahun 1970-an, bolehlah korang tanya-tanya dengan bapa mak korang, ataupun pakcik-pakcik yang makcik-makcik yang tengok video abang ni, mungkin pakcik dengan makcik memang tahu tentang peristiwa ni. Bolehlah komen-komen kat bawah yang peristiwa dekat Gopeng ni. Okey, jadi itu adalah cerita yang pertama. Kesimpulan ceritanya adalah yang pertama, selepas tu tak ada apa-apa berlakulah. Malam esoknya, diorang tidur satu malam je, terus balik kampung sebelah. Tak berani nak tengok, nak tidur lebih-lebih. Tapi bila diorang pindah ke rumah yang dah siap tu, dah tak ada lagi lah gangguan minta nasi oleh si bujur sirih tadi kan. Okey, itu adalah kisah yang pertama. Kisah yang kedua ni berlaku pada tahun 1995 di Tawau, Sabah. Disampaikan oleh seorang lelaki, abang lupa nama dia, kita bagi nama Roslan. Lan lah. Nama sebagai Abang Lan lah, sebab umur dia dengan orang abang dekat-dekat aja sebenarnya. Jadi abang letak dia sebagai Lan. Mengikut kata Lan, dia daripada kecil tidak dibesarkan oleh ayah, dia dibesarkan oleh abang dia, sebab ayah dia dah meninggal. Jadi ada dia, abang dia dan juga mak dia. Mungkin ada adik-beradik lain tapi tak diceritakan dalam email yang abang dapat. Jadi si abang sulung ni dapat kerja sebagai pemandu ambulan dekat Hospital Tawau, Sabah. Jadi bila dapat kerja sebagai pemandu ambulan tu, alhamdulillah diorang dapat rumah quarters hospital. Tapi yang seramnya adalah quarters hospital tu memang terletak 50 meter daripada rumah mayat Hospital Tawau. Dan mengikut kata Lan, quarters hospital tu taklah ada banyak, lebih kurang ada 5 ke 6 buah aja. Tapi yang penting memang dekat dengan bilik mayat. Jadi memang Lan membesar berhadapan dengan bilik mayat. Mengikut kata Lan, memang dia dah tak heran lagi kalau dia terbau mayat terbakar, dia nampak mayat yang berdarah-darah, sebab setiap kali mayat-mayat yang sampai ke rumah mayat tu yang dibawa, terutama yang dibawa dengan menggunakan kereta polis, memang selalunya mayat-mayat yang meninggal berpunca daripada kecelakaan seperti jalan raya, kemalangan jalan raya, ataupun terbakar ataupun lemas. Memang diorang, Lan dan adik dan keluarganya memang selalulah nampak keadaan-keadaan mayat yang mengerikan. Tapi cerita ni bukanlah berkenaan dengan rumah mayat tu, tak, dia kata ceritanya lain. Mengikut kata Lan, pada tahun 1995, waktu umur dia 17 tahun, dia mengalami sedikit masalah dengan pihak sekolah yang menyebabkan dia diberhentikan daripada sekolah. Jadi dia ni selepas dah diberhentikan,
tak tahu, dah tak boleh dah buat apa, nak teruskan pelajaran pun tak payahlah kan. Jadi dia pun teruslah minta kerja. Nak jadikan cerita, dia dapat kerja sebagai budak pengangkut beg, KD, budak pengangkut beg untuk satu padang golf. Jadi kerjanya hari-hari adalah teman orang main golf dekat padang golf di kawasan Tawau, Sabah. Jadi kalau korang-korang tahu tentang Hospital Tawau dan juga padang golf ni, bolehlah komen-komen ke abang. Tapi ceritanya bukan berkenaan dengan padang golf juga, tapi berkenaan dengan bagaimana Lan pergi kerja pada waktu pagi. Ceritanya macam ni. Selepas dapat pekerjaan sebagai budak pengangkut beg ataupun caddy di padang golf yang dekat Tawau, Sabah tu, dia ada 2 shift mengikut kata Lan. Satu shift pagi, satu shift petang. Dan selalunya Lan akan dapat shift pagi, iaitu mula masuk lebih kurang pukul 6 pagi lah. Tapi dengan kata lain, di kawasan Sabah, pukul 6 pagi memang dah terang benderang. Subuh lebih kurang pukul 5 macam tu. Jadi Lan akan bangun pagi lebih kurang pukul 4.30, dia dah bergerak daripada rumah dia pergi ke padang golf tu. Sebab dia kena ada dekat sana lebih kurang pukul 6 pagi. Jadi setiap pagi sebelum pergi kerja, si emak akan bangun buatkan sarapan. Tapi nak ke tempat kerja dulu, Lan perlu melalui satu kawasan kubur. Abang tengah ingatkan tempat satu kawasan kubur. Sebelah kawasan kubur dia ada sekolah agama, dan berdepan dengan sekolah agama atau berdepan dengan kubur tu adalah tempat tunggu bas. Abang nak ingat-ingatkan macam tu. Jadi kalau korang tahu kawasan ni, bolehlah komen-komen kat bawah. Dia ada sekolah agama, kubur Islam dan juga dan juga tempat tunggu bas. Abang nak ingat-ingatkan tu, maaf kalau abang tersasul-sasul. Jadi setiap pagi Lan akan lalu dekat kawasan ni. Sebenarnya ada alternatif lain, ada jalan lain, tapi jalannya agaklah jauh dan Lan terpaksa melalui kubur Kristian. Dia kata lebih daripada melalui kubur Kristian yang dia pun seram dengan kubur Kristian, lebih baik dia lalu kubur Islam. Sebab dia kata dia pun orang Islam kan, jadi kubur Islam tu lebih kurang menakutkan lah, dia kata, pada kubur Kristian. Mungkin sebab berlainan agama kan. Macam kita kan, macam abang pun kubur Islam abang tak adalah takut sangat. Seram juga kalau korang suruh pergi tengah malam cari benda-benda tu, takut juga. Cuma abang okeylah kan, sebab agama kita, agama Islam, orang Islam ditanam kat situ kan, jadi dia punya connection tu terasa lebih dekat. Macam tu lah kan. Jadi setiap pagi memang Lan akan pergi lalu dekat kawasan tu untuk sampai ke padang golf. Pada satu pagi, nak jadi cerita punya pasal, satu pagi tu selepas Lan dah siap-siap pakai baju, dia tengok mak dia tak bangun buatkan sarapan. Dia rasa mungkin mak dia penat ke apa ke, tak kisahlah kan. Jadi dia pun sebelum pergi kerja lebih kurang pukul 4.30 pagi tu, dia ciumlah dahi mak dia sebagai tanda menghormati. Tak boleh nak cium tangan, cium dahi lah kan. Jadi dia pun keluar pada rumah. Tapi waktu dia keluar pada rumah tu, dia rasa macam tak kena, sebabnya angin pada waktu tu agak angin panas macam tu. Dia keluar daripada rumah, rumah dia yang berdekatan dengan rumah mayat tu kan, kawasan hospital tu. Dia pun berjalan kaki, berjalan-jalan. Bila dah nak sampai dekat kawasan kubur tu, baru direpasan satu lampu, dan itulah satu-satunya lampu yang ada dekat kawasan kubur tu, yang terpacak kat tepi jalan tu, mati. Tak ada elektrik kat situ. Memang gelap lah kawasan tu. Pukul 4.30 pada waktu tu memang matahari belum naik lagi. Azan pun belum berkumandang lagi. Daripada jauh dia tengok, alamak, lampu dia dah mati lah. Nak buat macam mana? Waktu tu dia kata kaki dia dah berat dah. Takkan nak patah balik. Takkan tak nak pergi kerja. Tak nak kena rempuh juga. Tak apalah, dia jalan. Tapi dalam otak dia, dia akan jalan slow-slow, dan juga dia tak akan pandang belakang. Sebab mak dia pesan kalau apa-apa yang panggil daripada kawasan kubur, jangan pandang, gitu. Jadi dia pun berjalan sampai dia betul-betul melintasi lampu tu. Waktu tu dia perasan dekat atas lampu tu macam ada benda tau.
macam ada benda waktu dia nak melintas tu. Tapi dia buat tak tahu. Dia pun melintas je. Tapi waktu tu dia kata segala surah dia baca, segala selawat Nabi dia baca, semua dia baca untuk menguatkan perasaan tu. Kaki dah lemah ni, dah lemah dia dah jalan pun dah berseret ni. Tak apalah, dia pun jalan slow-slow melepasi tiang tu. Bila melepasi tiang tu, tak lama tu, yelah, kita ni kan kalau dah terdengar benda-benda yang bukan-bukan, nak tengok, nak juga tengok apa yang berlaku kan. Selepas lebih kurang 10 langkah daripada tiang tu, dan masih lagi ada kubur di sebelah dia, maksudnya kawasan kubur tu besar kan, masih lagi melintasi kawasan kubur, tiba-tiba dia dengar macam ada satu burung yang besar tengah berkepak, pok 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 macam tu. Jadi dia ni teruslah menoleh ke arah tiang elektrik yang baru dia melepasi tadi. Dia nampak dekat atas tiang elektrik benda warna putih tengah berkibai-kibai kainnya, dengan matanya merah, mukanya hitam. Kalau korang, larilah kan. Tapi mengikut kata Lan, dia tak boleh lari. Kaki dia ni dah rasa letih, lemah sangat. Dia teruskan perjalanan, walaupun dia tahu dekat belakang dia ni macam benda tu mengikut daripada belakang. Dia kata dia teruskan perjalanan sampai dekat hujung jalan. Kalau tak silap abang, dekat roundabout, bunyi kepakan pok-pak tu memang dah tak ada lagi dah. Tapi itulah pertama kali dia nampak ada sesuatu benda dekat atas lampu di kawasan kubur. Dan dia yakin benda tu adalah Makcik Rockers mungkin, dia kata. Sebab dia tengok sekali imbas, dah pandang sekali Allahu Akbar, terus tunduk bawah jalan, memang dah tak nampak apalah. Tak nampak dia rambutnya panjang mana. Jangan tanya abang rambut dia panjang mana. Dia memang dah tak nampak lagi. Cuma dia ingat mukanya hitam, matanya merah menyala. Macam lampu merah, lampu elektrik, lampu traffic light merah macam tu. Bulat gitu. Seram abang. Tolonglah korang kalau bagi cerita ni seram-seram abang rasa. Terus cerita Jadi bila dah balik daripada kerja tu, terus sampai rumah ni, dia bila dah balik kerja lah, dah habis shift tu, balik kerja sampai rumah demam 2-3 hari, tak dapat nak pergi kerja. Dia cerita dekat mak dia apa yang berlaku. Mak dia sebagai emak, ibu tunggal kan, dengan ada anak-anak lain, dia berisau jugalah kan bila anak dah macam tu. Jadi dia kata, apa kata lepas ni Lan pergi kerja dengan cari kawan. Cari kawan, lepas tu jangan pergi jalan kaki, pergi naik basikal. Jadi Lan ni pun teruslah, lepas baik daripada demam, carilah kawan yang boleh pergi sama-sama kerja dengan dia. Jadi jumpalah dengan pertolongan kan Allah Ta'ala nak tunjukkan tu. Lan jumpa dengan seorang budak lelaki yang sama-sama nak pergi kerja, lalu jalan yang sama. Jadi dia orang set lah dua-dua ni pergi shift pagi. Taklah dah takut sangat kan, sebabnya shift pagi ada 2 orang naik basikal pula. Tapi Lan tak cerita dekat kawan dia, sebenarnya dia dah melalui satu peristiwa 2-3 hari sebelum tu, peristiwa yang mensekari-meri kan. Jadi satu pagi tu pukul 4.30 selepas sarapan, Lan dengan kawan dia pun naik basikal. Kawan dia bawa basikal, Lan membonceng kat belakang. 4.30 pagi. Bila pun lalu nak jadi cerita, kawasan kubur tu sebenarnya berbukit tau. Sebelum sampai ke kubur, dia kena naik bukit dan menuruni bukit. Bila menuruni bukit, lajulah kan. Basikal tu akan lajulah dan terus melalui depan kubur, depan sekolah agama, dan terus sampai dekat roundabout hujung jalan. Lajulah kan. Senang sikit. Tapi seperti yang kita rancang selalunya tak menjadi. Bila diorang membonceng naik basikal menuruni bukit, konon-konon dah akan melintasi kubur tu dengan selang berbadaknya, tiba-tiba sampai dekat tengah kubur, rantai basikal diorang terkeluar daripada dia punya jeriji-jeriji tu, dia punya bunga tu, macam tu. Dan basikal tu berhenti sap-sap-soi tepat-tepat dekat depan kubur. Lepas tu tepat-tepat dekat bas elektrik, bus station, dekat bus station, dekat tempat perhentian bas tu. Jadi diorang pun berhenti dekat tempat perhentian bas tu. Konon-konon macam buat-buat berani. Lan cakap dengan kawan dia, ni kau pegang handle basikal ni, aku nak betulkan rantai, lepas tu kita boleh jalan balik. Tengah-tengah Lan betulkan rantai, tiba-tiba kawan dia tolak basikal tu, maksudnya lepaskan basikal tu, dan basikal tu
hampir menghempap Lan, dan kawan dia tadi terus berlari tak pandang Lan, lari ke depan 100 meter. Ikut kata Lan, kalau letak wak senyambik sebelah kalah, wak senyambik punya lajunya lari, dan Lan pun mengelak daripada basikal tu hampir-hampir mengempap dia. Lepas tu Lan ni jadi marah tau, kau hajar punya kawan dia, boleh nak empap basikal kat aku. Dia pun bangun, dia kejar kawan dia, niat dia dekat dalam otak tu, dia nak stopkan kawan dia. Apa hal kau lari pula, kata kan. Sambil lari tu dia panggil kawan dia lah, oi berhenti oi, dia kata. Tapi kawan dia terus lari ke depan. Jadi bila dah laju sangat, Lan pun berhentilah kan. Bila Lan berhenti, dia pun naklah patah balik ke belakang. Dia nak ambil lah basikal tu. Dia tak tahu sebenarnya kenapa kawan dia lari memecut macam belangkas. Bukan belangkas. Kalau laju kita panggil belangkas. Itu kalau berkapal kan belangkas, ke mana-mana bersama. Kalau laju kita panggil macam arnab. Bolehlah arnab ke kancil ke. Jadi laju sangat kawan dia ni. Lepas tu dah kecewa, tak dapat kejar kawan. Lan pun pusinglah badan dia ke belakang. Bila pusing, baru dia tahu apa punca sebenarnya kawan dia lari. Dekat tiang elektrik yang sama, Lan nampak seekor gula-gula sandarkan badan dekat tiang elektrik tu, dan nampak mukanya hitam, matanya merah. Cuma yang semalam yang sebelum tu dia nampak benda tu berkibai-kibai bajunya, tapi kali ni tak berkibai, cantik, katup elok, ikat elok je. Waktu tu Lan kata menggigil, tak boleh nak cakap, terlalu takut. Walaupun benda tu, tiang elektrik tu agak jauh sikit daripada tempat basikal dia orang, tempat tunggu bas tu, tempat dia letak basikal tu, walaupun jauh sikit, tapi seram, memang seram. Jadi apa yang Lan buat? Lan terus lari dekat basikal tu. Dia capai basikal tu, takkan nak tinggalkan kan, dia orang pun bukannya orang senang kan. Capai basikal tu, dia tolak basikal tu, lari laju-laju. Jadi basikal tu bergerak sama laju dengan dia berlari. Dia tak toleh belakang, dia tak nak tengok. Dia kata dia tahu benda tu tak kerja dia, tapi dia rasa macam seolah-olah benda tu kejar dia. Punya dah laju dia lagi. Korang bayangkan macam mana laju larinya. Laju lari dia tu sampai dia boleh kejar kawan dia yang dah lari kat depan. Korang bayangkan Lan lari tolak basikal sambil berlari. Mujur dia kata dia tak ke kanan ke kiri, lepas tu jatuh pula kan. Allah nak tolong kan. Tapi waktu berlari tu dalam otak dia, dia rasa macam benda tu kejam, melompat-lompat kejar kat belakang dia. Gila, aduh abang. Kalau abang memang abang tak ambil basikal tu, lantaklah nak jadi apa pun, susah macam mana pun. Esok pagi lah baru abang ambil, ataupun tunggu terang sikit. Ini 4:30 pagi nampak dapat, walaupun jauh kan, tapi nampak. Aduh. Jadi Lan bila sampai dapat kejangan kawan dia, dia pun pergi kat kawan dia, tepuk bahu kawan dia. Tu dia cakap, aku tahu apa yang kau nampak. Lepas tu kawan dia cakap, itulah aku tak sempat nak beritahu kau, aku terkejut gila. Sorry lah aku tinggalkan kau. Kata tak apalah, jomlah kita pergi kerja. Dan sejak daripada tu, lepas dia orang balik rumah, Lan cakap dekat bos dia, dia dan kawan dia tidak akan sekali-kali ambil shift pagi. Walaupun shift petang kurang gajinya, shift pagi lebih gajinya, tak apa, kurang gaji pun sikit tak apalah. Yang penting dia tak nak terserempak dengan benda-benda tu dekat kawasan kubur. Itu dia kata cukuplah sekali, 2 kali pengalaman dah tak payahlah dia kata. Dan sejak daripada tu dia tak lalu lagi dekat kawasan tu. Cuma abang tak diberitahu adakah keluarga Lan masih lagi tinggal kat situ, abang tak pasti. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Ada juga yang request ke abang, bang cerita panjang-panjang bang. Kalau abang cerita panjang-panjang, abang bukan apa. Satunya, kalau cerita panjang-panjang, abang masih lagi rasa takut tau. Kalau orang boring tengok video abang. Yalah tengok muka ni je yang bercakap kan. Dah lah tak ada gambar apa. Abang memang tak letak lah kan. Memang konsep video abang macam ni. Dan semua orang pun selesa dengan cara abang macam ni. Tapi satu hari nanti mungkinlah abang akan buat panjang, tapi bukan dalam masa terdekat lah kan. Masih lagi abang nak mengumpul kekuatan. Jadi terima kasihlah sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Pengajarannya adalah, kali yang pertama,
janganlah kita makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim adalah salah satu dosa terbesar dalam agama Islam. Abang tak pasti kalau dalam agama Kristian atau agama Buddha, agama Hindu, abang tak pasti. Tapi kalau dalam agama Islam, janganlah makan harta anak yatim. Besar berat dosanya. Itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua adalah kita kadang-kadang memang akan diuji dengan benda-benda yang kita tak jangka. Macam nanti dalam the segment nanti korang dengar apa cerita abang berlaku dekat belakang ni. Belakang ni sebenarnya bukan gambar, sebenarnya adalah tabir warna hijau. Dekat tabir tu lah berlaku sesuatu yang di luar jangkaan abang, dan abang rasa macam benda tu kartun mula-mula. Macam, apa benda ni? Macam tu. Tu benda tu teruslah terjadi. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap korang terhibur dan kita dapat pengajaran daripada cerita ni. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.